Burung kedidi di pohon nangka, anak bayan hingga di dahan. Orang berbudi kita berbahasa, mesra ikatan erat perpaduan. Pergi ke hulu mengail bertutu, ikan timan masak belada. Rakyat bersatu bertambah mutu mendukung wawasan pemimpin berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi projek perkhidmatan servis Pendidikan Moral Tingkatan 4, kami ingin membentangkan tentang Hari Kebudayaan SMK Seri Gombak. Projek ini disediakan oleh Amirah Syuhada, Nabila Ibdani, Najihah Subli, Nur Asina Suraya, Farahin dan juga Wan Nurul Hakimah. Bagi isi kandungan untuk projek kali ini, ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, pelan pembelajaran. Bahagian kedua, kertas kerja. Dan bahagian terakhir adalah rubric. Bagi pelan pembelajaran, tarikh yang akan diadakan adalah pada 5 Ogos 2020. Pelajar, 25 pelajar. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam. Tema yang ketujuh, moral dan kenegaraan. Dan ianya termaktub dalam unit 9, perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Objektifnya adalah pada akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami dan mengamalkan perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai. Hasil pembelajaran pada akhir pembelajaran, bagi segi kognitif, pelajar dapat menentukan kepentingan perpaduan di Malaysia melalui aktiviti sumbangsaran. Yang kedua, psikomotor, pelajar dapat menunjukkan amalan perpaduan melalui simulasi. Yang ketiga, afektif, pelajar dapat mengekspresikan perasaan mengenai amalan perpaduan melalui penulisan karangan. Seterusnya, dalam kandungan pembelajaran, ianya dapat menjelaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Kedua, dapat mengamalkan hidup bersatu padu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menginspirasikan perasaan apabila mengamalkan perpaduan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang kita dapat adalah toleransi dan hormat, kemahiran yang diperolehi, kerjasama, pemikiran kritikal dan kreatif, dan kemahiran pembentangan dan komunikasi. Bagi bahan pengajaran pula adalah buku teks pendidikan moral tingkatan 4, kad tugasan dan juga gambar perpaduan. Seterusnya, bagi komponen kawalan kelas, ianya diberikan masa dalam 2 minit. Guru mengarahkan pelajar untuk mengutip sampah di sekeliling mereka dan memastikan kebersihan meja dan juga mengeluarkan buku teks pendidikan moral. Untuk pelajar pula, pelajar seharusnya membuang sampah ke dalam tong sampah dan memastikan meja mereka bersih dan juga mengeluarkan buku teks pendidikan moral. Bagi set induksi untuk pembelajaran kali ini, guru mulakan kelas dengan memaparkan beberapa keping gambar dan pelajar akan memberikan pandangan mereka mengenai gambar yang ditunjukkan. Dan guru juga meminta pandangan pelajar mengenai gambar yang ditunjukkan. Seterusnya, pelajar sedia maklum tentang topik yang akan dipelajari. Dan berdasarkan jawapan pelajar, guru yang menerangkan topik yang akan dipelajari. Dan set induksi ini mengambil masa 3 minit. Bagi komponen penjelasan aktiviti, ianya terbahagi kepada 3 aktiviti. Aktiviti yang pertama, bahan pembelajaran yang digunakan adalah kad tugasan. Kaedah yang digunakan ialah sumbangsaran berkumpulan. Manakala hasil pembelajaran untuk aktiviti pertama ialah pelajar menjelaskan kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Untuk aktiviti pertama ini, guru mengarahkan pelajar untuk membentuk 5 kumpulan. Guru mengagikan kad tugasan yang mengandungi situasi yang berbeza kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk menentukan kepentingan perpaduan berdasarkan situasi yang diberikan. Guru juga memberi pelajar 10 minit untuk bersedia sebelum sesi perbincangan. Setiap wakil kumpulan akan membentangkan hasil dapatan mereka. Dan seterusnya, guru menggalakkan pelajar lain untuk memberi soalan kepada kumpulan yang membentang. Akhir sekali, guru memberi ulasan selepas semua kumpulan selesai membentangkan kepentingan perpaduan. Bagi aktiviti pertama ini,
Ianya, seiring dengan hasil pembelajaran yang pertama, pelajar melakukan sumbangsaran dalam kumpulan untuk menentukan kepentingan amalan perpaduan berdasarkan situasi yang diterima. Bagi aktiviti yang kedua pula, di dalam kumpulan yang sama, guru akan meminta pelajar untuk melakukan aktiviti yang seterusnya iaitu membincangkan dilema mengenai perpaduan. Bahan pembelajaran yang digunakan adalah kad tugasan. Kaedah yang digunakan ialah simulasi. Bagi aktiviti yang kedua ini, hasil pembelajaran, pelajar dapat mengamalkan hidup bersatu padu dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa dalam kehidupan seharian. Guru mengagikan kad tugasan mengandungi dilema yang berbeza kepada setiap kumpulan. Seterusnya, guru meminta ahli kumpulan untuk melakukan simulasi hasil dapatan perbincangan berkumpulan. Kemudian, guru menjelaskan akibat tidak mengamalkan amalan perpaduan di dalam kehidupan seharian. Aktiviti kedua ini, ianya seiring dengan hasil pembelajaran yang kedua. Ahli kumpulan perlu melakukan simulasi hasil dapatan dan perbincangan dalam kumpulan. Kemudian, pelajar mendengar penjelasan daripada guru mengenai kesan pengabaian amalan perpaduan. Seterusnya, bagi aktiviti yang terakhir, aktiviti yang ketiga. Guru meminta setiap pelajar untuk menginspirasikan perasaan tentang amalan perpaduan dalam kehidupan seharian beliau dalam penulisan karangan. Kaedah yang digunakan adalah penulisan karangan dan hasil pembelajarannya, pelajar menginspirasikan perasaan tentang amalan perpaduan dalam masyarakat yang berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Penulisan karangan perlu dihantar semasa kelas pada minggu hadapan. Akhir sekali, guru menerangkan tentang Hari Kebudayaan yang akan dijalankan pada 22 Ogos 2020, Sabtu. Dan untuk aktiviti ketiga ini, ianya seiring dengan hasil pembelajaran ketiga. Pelajar dapat menginspirasikan perasaan tentang amalan perpaduan melalui penulisan karangan dan yang akan dihantar semasa kelas pada minggu hadapan. Bagi komponen maklum balas, guru meminta maklum balas daripada pelajar mengenai proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Pelajar juga memberi maklum balas kepada guru mengenai proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Ianya mengambil masa dalam 5 minit. Dan akhir kalam, guru memberi kesimpulan mengenai topik pembelajaran pada hari ini, iaitu perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Di samping itu, guru memberi galakan kepada murid untuk mengamalkan amalan perpaduan yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Murid lebih bermotivasi dalam mengamalkan amalan perpaduan di dalam kehidupan seharian. Maka berakhirlah pembelajaran bagi kali ini. Bahagian kedua adalah kertas kerja bagi program Hari Kebudayaan. Program ini diadakan bertujuan secara dasarnya untuk memupuk semangat nasionalisme dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Program ini tertakluk dengan kepentingan perpaduan sebagai asas masyarakat yang sejahtera. Bagi matlamat program ini adalah ianya dapat mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran murid-murid akan kepentingan nasionalisme dan perpaduan kaum menerusi silang budaya. Bagi objektif kertas kerja ini pula, ianya dibahagikan kepada 3 bahagian. Pelajar dapat menentukan kepentingan perpaduan di Malaysia melalui aktiviti menjawab kuis secara berkumpulan. Seterusnya, pelajar dapat mengekspresikan perasaan tentang amalan perpaduan melalui penulisan sajak. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengamalkan perpaduan melalui semangat kerjasama dalam menyediakan pameran di dalam dewan. Penerangan program ianya dijalankan pada 22 Ogos 2020 pada hari Sabtu di tempat Dewan Anggerik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak. Yang terlibat adalah pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak yang mengambil subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Jawatan kuasa bagi program Hari Kebudayaan diketuai oleh Encik Zulkifli bin Sulaiman dan dipengerusikan oleh Puan Rosmina binti Osman.
Dan terdapat beberapa AJK, antaranya adalah AJK hadiah, AJK peralatan, AJK keselamatan, AJK pentas, AJK jamuan dan juga AJK teknikal. Antara aktiviti pada Hari Kebudayaan adalah pertandingan menjawab kuis secara berkumpulan, yang di mana pelajar dapat menjana idea dan menjelaskan tentang kepentingan perpaduan dalam masyarakat. Yang kedua adalah aktiviti penulisan sajak, yang di mana pelajar mengekspresikan perasaan mereka tentang amalan perpaduan dalam masyarakat yang beza kaum. Dan terakhir adalah pameran. Pameran yang diadakan termasuklah pakaian tradisional, makanan tradisional dan juga permainan tradisional. Tentatif program Hari Kebudayaan, ianya bermula pada pukul 7 pagi, yang di mana kehadiran guru dan murid, pendaftaran dan juga sarapan. Pada 7.30 pagi pula, pelajar diminta untuk berkumpul di dalam dewan dan mengambil tempat duduk masing-masing. Pada 7.45 pagi, nyanyian lagu negaraku dan lagu sekolah serta iringan doa. 8 pagi, ucapan daripada pengetua sekolah dan pengurusi majlis. 8 suku pagi, persembahan dikir barat. 8.30 pagi, aktiviti pertama akan dijalankan, menjawab kuis secara berkumpulan. 9.30 pagi, persembahan tarian naga. 10 pagi, aktiviti kedua, penulisan sajak. 10.30 pagi sehingga 11 pagi, rehat. 11 pagi sehingga 11.30 pagi, aktiviti ketiga, lawatan ke sudut pameran. 11.30 pagi pula, persembahan tarian zapin dan juga penyampaian hadiah. Pada 11.45 pagi, ucapan penutup daripada pengurusi majlis dan diakhiri pada pukul 12.30 hari, semua pelajar boleh bersurai. Jumlah peruntukan bagi program Hari Kebudayaan adalah sebanyak RM850. Anggaran pembelajaran adalah seperti berikut. Alatan dan kelengkapan yang diperlukan adalah seperti mikrofon, alat pembesar suara, meja dan kerusi pendaftaran, meja dan kerusi, kertas, alat tulis, ubat-ubatan, kit pertolongan cemas dan sebagainya. Aspek keselamatan bagi program Hari Kebudayaan sangat dititik beratkan. Hal demikian bagi memastikan semua pelajar dan guru berada keadaan yang selamat sepanjang program dijalankan. Untuk penutup kertas kerja Hari Kebudayaan, kami berharap agar program ini dapat berjalan secara teratur dan terancang. Selain itu juga, kami juga berharap supaya objektif program dapat dicapai. Bagi isi kandungan yang terakhir untuk projek kali ini adalah pembentangan mengenai rubrik. Rubrik pemakahan dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu rubrik pemakahan kuis perpaduan, yang kedua rubrik pemakahan bersajak dan juga rubrik pemakahan pameran. Bagi rubrik pemakahan kuis perpaduan, ianya dibahagikan kepada 5 komponen pemakahan. Yang pertama, sangat memuaskan 17 hingga 20 markah. Yang kedua, memuaskan 13 hingga 16 markah, sederhana 9 hingga 12 markah, kurang memuaskan 5 hingga 8 markah dan tidak memuaskan sebanyak 1 hingga 4 markah. Bagi kriteria kuis perpaduan ada 5, definisi, kepentingan, cabaran, pengurusan dan juga semangat berpasukan. Keseluruhan markah adalah 100. Seterusnya, indikator bagi rubrik pemakahan bersajak sama, yang berbezanya adalah dari segi aspek dan kriteria. Aspek yang pertama adalah isi, kedua penyampaian dan persembahan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat suara, dan yang terakhir adalah pengurusan masa. Jumlah markah bagi rubrik pemakahan bersajak juga adalah 100. Yang terakhir, rubrik pemakahan pameran. Aspek pemakahan juga terbagi kepada 5, sangat memuaskan, memuaskan, sederhana, kurang memuaskan dan tidak memuaskan. Bagi kriteria untuk pemakahan pameran adalah mengikut kreativiti, penyampaian maklumat projek, penggunaan ruang, alat sokongan pameran. Aspek terakhir adalah hospitality. Bagi rubrik pemakahan pameran, jumlah markahnya juga adalah 100. Untuk mendapatkan 100 markah, pelajar hendaklah
mempunyai ciri-ciri yang sangat memuaskan seperti yang dinyatakan dalam setiap rubrik aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Dari Kedah ke Kuala Kubu, tunai hajat bersukaria. Banyak hikmah hidup bersatu, seluruh rakyat berasa bahagia. Kalau hilir ke Kuala Sadong, bawa bersama jala dan pukat. Bulat air kerana pembentung, majukan Malaysia, kita sepakat. Sekali lagi, terima kasih.